Assalamualaikum semua. Dalam video ini, cikgu nak terangkan topik 1.1 iaitu fungsi. Awak boleh buka buku teks muka surat 9. Baik, standard pembelajaran kita adalah 1.1.3 iaitu di akhir pembelajaran diharapkan agar semua murid dapat menentukan imej suatu fungsi apabila diberi objek dan sebaliknya. Okey. Jadi apa kita nak belajar hari ini? Yang pertama, kita nak belajar macam mana nak mencari nilai X apabila fungsi itu tidak tertakrif. Yang kedua, kita nak belajar apa itu fungsi nilai mutlak. Yang ketiga, kita nak belajar macam mana nak mencari imej apabila diberi objek. Dan yang keempat, kita nak belajar macam mana nak mencari objek apabila diberi imej. Okey, yang pertama kita nak belajar macam mana nak mencari nilai X apabila fungsi itu tidak tertakrif. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan fungsi tak tertakrif? Fungsi tak tertakrif adalah fungsi di mana penyebutnya ialah kosong. Penyebut tu apa? Ingat tak pecahan? Pecahan ada atas ada bawah kan? Okey, yang mana satu penyebut? Penyebut tu duduk dekat atas ke dekat bawah? Okey, penyebut dekat bawah. Dekat atas tu nama dia pengangka. Okey. Jadi fungsi tak tertakrif tu maksudnya fungsi di mana penyebut tu ialah kosong. Okey, contoh, cari nilai K apabila fungsi berikut tidak tertakrif. Baik, soalan A, fx sama dengan 5 per x dan x tak sama dengan K. Okey. Jadi dia cakap cari nilai K apabila fungsi berikut tidak tertakrif. Mengikut definisi, fungsi tak tertakrif tu maksudnya fungsi di mana penyebutnya ialah kosong. Penyebut tu yang bawah ni. Okey, katalah kalaulah kita gantikan X tu dengan kosong, cuba awak tekan kalkulator. 5 bahagi kosong awak dapat berapa? Awak akan dapat error. Bermaksud 5 tak boleh bahagi kosong. Apa-apa nombor bahagi kosong mesti dapat error. Jadi, itulah dimaksudkan dengan fungsi yang tidak tertakrif. Fungsi fx ni tidak tertakrif kalau x tu kosong. Jadi, bermaksud x tak boleh kosong. Kalau x tu kosong, dia jadi error, bermaksud fungsi ni tak tertakrif. Maka kalau awak tengok persamaan ini, X tak sama dengan K dan X tak sama dengan kosong, bermaksud K itu berapa? Bermaksud K itu kosong lah. Jadi maka, ini simbol maka, maka K sama dengan kosong. Macam ni adalah cara macam mana kita nak cari nilai K. Okay, awak tengok B pula. Diberi fungsi gx sama dengan 2 per X tambah 3, di mana X tak sama dengan K. Okey, macam tadi kan. Dia cakap cari nilai K apabila fungsi berikut tak tertakrif. Dia nak cari berapa nilai K supaya fungsi ini tidak tertakrif. Okey. Fungsi ini tidak tertakrif kalau bawah tu sama dengan kosong kan. Kan ke bawah tak boleh kosong. Jadi sekarang cuba awak teka. Berapa nilai X bila kita ganti dekat sini bawah ni jadi kosong. X tambah 3 jadi kosong. Berapa tambah 3 dapat kosong? Tentulah negatif 3 kan. Negatif 3 tambah 3 dapat kosong. Jadi, macam mana jalan kerja sebenarnya nak mencari nilai X ni? Okey. Kita nak tahu bawah tu kosong kan. Jadi, X tambah 3 kita samakan dengan kosong. Okey. Jadi, X tambah 3 sama dengan kosong. Kita nak cari berapa nilai X. Kita bawalah 3 tu sebelah kanan. Tambah 3 bawa sana jadi tolak 3. Okey, bermaksud X tu negatif 3. Bila kita ganti negatif 3 dekat sini, dia dapat kosong. Okey, bermaksud X tu tak boleh negatif 3 lah. Kalau X tu kita ganti negatif 3, bawah ni jadi kosong, bermaksud fungsi tu tidak tertakrif. Okey, kalau kita tulis X tak boleh sama dengan negatif 3. Sebab apa? Sebab bila kita ganti negatif 3 dekat sini, negatif 3 tambah 3 jadi kosong. 2 bahagi kosong dapat error. Tak boleh kan? Bermaksud K
X tak sama dengan K, X tak sama dengan negatif 3, bermaksud K itu negatif 3. Maka K itu adalah negatif 3. Okey, boleh? Ini cara macam mana kita nak mencari nilai K bagi fungsi yang tidak tertakrif. Okey, untuk latihan tadi, awak buat latihan dalam buku kerja muka surat 5, latihan 3. Baik, kita teruskan. Yang kedua, kita nak belajar apa itu fungsi nilai mutlak. Okey, nilai mutlak bagi suatu nombor X ditulis sebagai modulus X. Simbolnya ada dua tanda ni. Okey, modulus X ya. Baik, konsep modulus. Yang pertama, modulus tu dia berkuasa menukarkan semua nombor menjadi positif. Maksudnya apa? Contoh, kita ada modulus 5 dan modulus negatif 5. Okay, modulus ni dia ada kuasa menukarkan semua nombor menjadi positif. Maksudnya, kalau modulus positif 5, bila kita buka kurungan, ingat jawapan akhir kita tak boleh ada kurungan modulus ni. Jadi, bila kita buka kurungan modulus ni, dia akan menjadi positif 5. Kalau ini, bila kita buka kurungan modulus ni, dia akan jadi positif 5. Itu maksudnya modulus tu dia ada kuasa menukarkan semua nombor menjadi positif. Apa-apa nombor dalam modulus ni bila kita buka kurungan dia mesti menjadi positif. Awak kena ingat tu. Baik. Okey, sekarang ni kita ada modulus X sama dengan 5. Cuba awak teka berapa nilai X. Modulus X sama dengan 5. Awak agak-agak berapa nilai X? Cuba tengok contoh atas tu. Berapa nilai X supaya bila kita buka modulus ni nanti dia menjadi positif 5. Jadi berdasarkan contoh atas ni, kita tahu ya, X boleh jadi positif 5 ataupun negatif 5. Sebabnya kalau kita ganti positif 5 dekat sini, bila kita buka modulus dia tetap jadi positif 5 macam ni. Positif 5, kita buka modulus dia tetap jadi positif 5. Kalau X tu kita gantikan dengan negatif 5, bila kita buka modulus pun tetap sama, dia jadi positif 5. Jadi nilai X ni ada dua sebenarnya. Satu positif 5, satu negatif 5. Sama macam contoh atas ni. Maka yang kedua, ya, apabila tanda modulus dibuka, kita akan dapat dua jawapan, iaitu satu positif, satu negatif. Ingat ya? Bila tanda modulus tu kita buka, ada dua jawapan. Satu positif, satu negatif. Macam ni. Kan? Ingat. Jawapan akhir, dia tak boleh ada modulus. Jadi, bila kita buka modulus tu, kita akan dapat dua jawapan. Satu positif 5, satu negatif 5. Kenapa positif negatif 5 ini? Saya dah tunjuk ni. Itu penerangan dia. Okey. Kita teruskan. Contoh 1. Baik, diberi bahawa fungsi fx sama dengan modulus X tolak 3. Cari nilai-nilai bagi X jika Fx sama dengan 10. Okey, macam mana nak buat? Okey, fungsi ini kita boleh tulis dalam bentuk lain kan? Kita boleh tulis dalam bentuk Fx sama dengan modulus X tolak 3. Kita boleh tulis macam tu kan? Dan fx tu adalah sama dengan 10. Fx sama dengan 10. Ini fx, ini pun fx. Jadi, saya boleh tulis macam ni. Fx sama dengan x tolak 3 dan fx sama dengan 10. Sama kan? Bermaksud dua ni pun samalah. Okey. Jadi, saya tulis semula. Baik, ingat tak? Jawapan kita tak nak modulus. Bila kita buka modulus, apa akan jadi? Kita akan dapat dua jawapan. Satu positif, satu negatif. Kan? Yang ingat tu. Bila kita buka modulus, kita akan dapat dua jawapan. Satu positif, satu negatif. Okay, bermaksud, kita kena pecahkan dua. Satu positif 10. Satu lagi negatif 10. Lepas tu nak dapatkan X, buat macam biasalah kan. Negatif 3, bawa sana jadi positif 3. 10 tambah 3,
13. Yang ini pun sama. Negatif 3 kita bawa sana jadi tambah 3. Negatif 10 tambah 3 dapat negatif 7. Jadi inilah jawapan dia. Baik. Contoh 2. Diberi fungsi gy sama dengan modulus 3y tolak 2. Cari nilai-nilai bagi y jika gy sama dengan 8. Caranya sama sahaja. Gy sama dengan 3y tolak 2. Gy sama dengan 8. Bermaksud dua benda ni sama kan? Dua benda ni sama. Jadi kalau sama, boleh tak kalau saya tulis macam ni? Sebab ini gy, ini pun gy. Jadi dua-dua ni pun samalah kan? Okey, ada tanda modulus ni kita kena buka. Bila kita buka tanda modulus tu, apa akan jadi? Dia akan jadi tambah tolak 8. Okey, bermaksud ada dua jawapan, satu positif, satu negatif. Okey, bila dapat macam ni, kita kena asingkan supaya senang nak kira. Satu positif 8, satu lagi negatif 8. Lepas tu, seperti tadi, negatif 2 tu, kita bawa ke kanan dia jadi tambah. 8 tambah 2, 10. Kemudian, jawapan kita mesti 1y. Kita tak nak 3y. Jadi kalau tak nak 3 ni nak buat apa? Macam nak hilangkan 3 ni? Caranya kita bahagi 3 hilanglah kan? Tapi jangan lupa bila sini bahagi 3, dekat sini pun kena bahagi 3 baru dia adil. Okey, jadi jawapan kita adalah y sama dengan 10/3. Yang ni pun sama. Negatif 2 tu kita bawa ke sana dia jadi tambah. Negatif 8 tambah 2 dapat negatif 6. Kita nak 1y, tak nak 3. Jadi caranya kita bahagi 3. Kita bahagi 3, kita potong sini dapat y. Potong sini dapat negatif 2. Okey, ini jawapan dia. Ada dua jawapan y. Satu positif, satu negatif. Okey, macam mana awak nak tahu jawapan awak ni betul atau salah? Awak cubalah masuk dalam ni. Macam mana nak tahu jawapan awak ni betul atau salah? Awak cuba masuk dalam ni. Betul tak? Okey, katalah saya nak uji. Okey, katalah saya nak uji bila x tu 13 ya. Saya ganti dekat sini. Saya ganti dekat sini 13, 13. Okey, 13 tolak 3. 13 tolak 3, 10 kan? 10 ada modulus. Jadi bila buka kurungan dapat 10. Sama ni. 10. Maksud betul lah tu. Ini pun sama. Awak boleh cuba uji. Awak ganti negatif 7. Dekat sini awak akan dapat jawapan 10 nanti. Negatif 7 tolak 3 negatif 10. Negatif 10 buka kurungan jadi positif 10. Okey, betul ya? Okey, jadi awak buat buku latihan dalam buku kerja. Muka surat 5 latihan 4. Okey, saya nak teruskan. Yang ketiga. Okey, macam mana kita nak mencari image apabila diberi objek dan macam mana nak mencari objek apabila diberi image. Okey, contoh satu. Contoh, diberi fungsi fx sama dengan x tambah 2, cari image bagi 1 dan 2, b objek bagi 4 dan 5. Okey, ini soalan dia. Baik. Okey, kita dah belajar gambar rajah anak panah kan? Kalau anak panah tersebut bermula daripada kiri ke kanan, bermaksud sebelah sini adalah objek, sebelah sini adalah image. Dan awak kena tahu, objek tu adalah x. Image pula adalah fx. Kena ingat. Jadi dalam fungsi ini, x tu apa? X tu adalah objek. Manakala fx tu adalah image. Kena ingat tu. X tu objek, fx tu image. Dan fx tu adalah sama dengan x tambah 2. X tambah 2 ni adalah fx. Bermaksud x tambah 2 tu adalah image. X sahaja adalah objek. Semua ni x tambah 2 tu adalah image. Sebab semua ni x tambah 2 tu adalah fx. Fx tu adalah image kan? Okey. Jadi awak kenalah ingat. Objek x, image, fx boleh, gx boleh, hx boleh. Bergantung kepada apa huruf dekat sini kan? Okey. Kalau diberi y, objek y, maka image kita adalah fy atau gy atau hy.
Baik. Dalam kes ini, kita nak cari image bagi 1 dan 2. Kita nak cari X ke nak cari fx? Dia nak cari image. Image tu apa? Image tu adalah fx. Kita nak cari fx. Kalau ini fx, bermaksud 1 dan 2 tu apa? Tentulah 1 dan 2 tu adalah objek, iaitu x. Kita nak cari fx kalau diberi x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Itu maksudnya. Yang ini, kita nak cari objek bagi 4 dan 5. Sebenarnya nak cari apa? Nak cari x ke nak cari fx? Awak tengok ni, objek tu apa? Objek tu adalah x. Maksudnya kita nak cari x. Kalau sini x, jadi baki dia apa? Tentulah fx. Kita nak cari objek bagi image 4 dan juga image 5. Baik, macam mana nak buat? Okay, langkah pertama ya. Langkah pertama kita tulis dulu formula, senang. Sebagai panduan kita nak buat apa ya. Okay, sekarang diberi x sama dengan 1, bermaksud awak ganti dekat x tu 1. Maksudnya awak ganti 1 dekat sini, ganti 1 dekat sini awak dapat 3. Maksudnya objek 1, image-nya 3. Itu maksud dia. Okay, sekarang dia nak cari image bagi 2. Okay, kita ganti 2 dekat x. Sebab x kan, x sama dengan 2, kita ganti 2 dekat x. Jadi 2 tambah 2 dapat 4. Maksudnya apa? Objek image bagi 2 adalah 4. X tu objek, 4 tu image. Okay. Baik, soalan B. Dia nak cari x kan. Okay, macam tadi. Mula-mula kita tulis fungsi ya. Okay. fx sama dengan x tambah 2. Sekarang kita buat ni dulu. Fx sama dengan 4. Okay. Fx sama dengan 4. Ini fx, ini pun fx. Fx kan. Bermaksud dua benda ni, maksudnya apa? Maksudnya dua benda ni sama. Okay, jadi kita boleh tulis macam ni. X tambah 2 sama dengan 4. Sebab ini fx. Okay. Lepas tu kan kena cari x sahaja. Jadi nak buat apa? 2 ni pindah sana kan? Okay, 2 tu pindah sana dia jadi apa? Dia jadi tolak. Maka 4 tolak 2 dapat 2. Dapatlah nilai x. Objek 2, image 4. Image 4. Baik, sekarang ni fx sama dengan 5. Okay, kita boleh tulis macam ni ya. Fx sama dengan 5. Okay, kemudian fungsi fx apa? Fungsi fx ini. Okay, tulislah dekat bawah ni. X tambah 2 sama dengan 5. Dan nak cari x kan? 2 tu nak buat apa? 2 tu campak sana jadi tolak. 5 tolak 2 sama dengan 3. Okay, dapatlah jawapan dia. Okay, awak buat latihan dalam buku kerja muka surat 9. Latihan 9 soalan 1. Okay, kita teruskan. Baik, sekarang kita nak belajar macam mana nak mencari nilai x bagi persamaan kuadratik dengan menggunakan kalkulator. Baik, macam mana kita nak mencari nilai x dengan menggunakan kalkulator Casio FX570MS. Okey, kalkulator yang saya gunakan adalah Casio FX570MS. Semasa di tingkatan 2, cikgu awak dah ajarkan macam mana nak cari nilai x bagi persamaan kuadratik ni. Ingat lagi tak? Cikgu awak ajar guna manual. Macam mana? Buat kotak kan? Kita buat kotak. Kemudian x kuasa 2 tulis kat sini. 4 tulis kat sini. Negatif 5x kat sini kan? Okay, ini semasa tingkatan 2. Tapi bila awak dah masuk tingkatan 4, awak kenalah tahu macam mana kita nak cari nilai x dengan menggunakan kalkulator. Okey, cara dia ialah, langkah pertama awak pastikan susunan dia betul. Susunan tu maksudnya bentuk umum bagi persamaan kuadratik ni adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Ini maksudnya susunan mesti betul. Ax kuasa 2 dekat depan, bx dekat sini, yang tak ada x dekat belakang sekali. Kemudian sebelah kanan dia biarkan kosong. Cara dia ialah, mula-mula
awak tekan mode. Awak nampak mode? Okey, awak tekan mode sekali, 2 kali, 3 kali sampai jumpa EQN. EQN tu nombor 1. Jadi awak tekan 1. Okey, kemudian awak jumpa unknown. Kemudian awak nampak tak anak panah ke kanan ni? Jadi awak tekan anak panah ke kanan. Awak jumpa degree. Degree tu apa? Degree tu darjah. Sekarang darjahnya berapa? Darjahnya 2. Jadi awak tekan nombor 2. Baik, sekarang dia keluar A tanda soal kan? Okey, A tu adalah dekat sini nilai dia. Berapa nilai A ni? A ni nilai dia 1 kan? Jadi awak tekan 1. Lepas tu awak tekan sama dengan. Okey, dia keluar B. B pula adalah ini. Termasuk tanda tolak ni. B ni adalah negatif 5. Jadi awak tekan negatif tolak 5. Tekan sama dengan. Okey, C pula. C ni adalah 4. Positif 4. Okey, kalau positif tak payahlah tekan tambah. Awak tekan 4 saja. Lepas tu awak tekan sama dengan. Jadi awak akan dapat X1 sama dengan 4. Okey, macam mana kita nak buat langkah seterusnya ialah. Okey, ingat lagi tak? Kita kena buat 2 kurungan ni. Okey, kita buat 2 kurungan. Sekarang ni, jawapan pertama, X pertama ialah 1. Jadi, sebelum awak tulis nombor dalam kurungan ni, awak kena buat langkah macam ni. X pertama ialah 4. Okey, 1 tu tak payah tulis. Kemudian, awak tekan sama dengan, awak akan dapat X2. Bermaksud ada 2 nilai X. X kedua ialah 1. Baik, macam mana kita nak buat? Kita buat jalan kerja ke atas. Okey, kita buat sama dengan di sini. Baik, kosong di sini. X di sini. Maksudnya, 4 ni kita pindah ke sebelah kiri. Bila kita pindah ke kiri, dia akan jadi tolak kan? X tolak 4. Okey, yang ini pun sama. Kita tulis sama dengan macam ni. Kosong dekat sini. 1 ni kita bawa ke kiri. Kita bawa ke kiri, dia jadi tolak. Jadi, X tolak 4 ni lah awak kena tulis dalam kurungan ni. X tolak 4. Yang sini, X tolak 1 awak tulis dekat sini. X tolak 1. Okay, dekat sini oleh kerana ada 2 jawapan, kita letak atau. Okay. Jadi, kita dapatlah X sama dengan 4 dan juga atau X sama dengan 1. Inilah cara macam mana kita nak mencari nilai X dengan menggunakan kalkulator saintifik. Okay, contoh kedua. Contoh kedua, ini soalan dia. Okay, macam mana kita nak cari nilai X tadi? Langkah pertama, susunan mesti betul kan? AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey, jadi cara dia kita buat kurungan dulu. 2 kurungan. Okey, apa nilai dalam kurungan ni? Kita tekan kalkulator. Okey, kita tekan on balik. Okay, kalau awak perhatikan, dia keluar balik A tanda soal kan? Bermaksud kalkulator ni dia dah set kan? Kita dah set kan tadi kan formula dia. Jadi awak tak payahlah tekan mode sekali lagi. Okay. A tu berapa nilai dia? A tu 3. Jadi awak tekan 3. Okay, kemudian tekan sama dengan. Dia keluar B. B tu negatif 8. Negatif 5 ni soalan tadi dia simpan. Okay, B kita sekarang negatif 8. Awak tekan tolak 8. Sama dengan C kita positif 5. Awak tekan 5. Awak tekan sama dengan. Baik, cuba awak tengok. Sekarang jawapan ni dalam perpuluhan. Kita tak nak dalam perpuluhan. Macam mana kita nak tukar jadi pecahan? Ingat lagi tak? Sepatutnya tingkatan 1 awak dah tahu macam mana nak tukar jadi pecahan. Okay, cara dia, awak tekan shift. Awak tekan ABC. Shift ABC. Jadilah dia pecahan. Jadi, nilai X yang pertama kita tulis dekat bawah. Jangan tulis dekat bawah, dekat sini. Kita tulis bawah sikit. X yang pertama kita adalah 5/3. Cuba kita tekan sekali lagi. Ada tak jawapan? Ada. Okey. X kedua kita adalah 1. Okey. Lepas tu ingat nak buat apa? Kita tulis ke atas. Cara dia macam ni kan. 0. X. 1 tu bawa ke kiri, dia jadi tolak. Okay, yang ini macam mana? Okay, yang ini kita bawa 3 dulu. Bermaksud 3x kan? 3x sama dengan
5. Lepas tu, kan kita nak kosong sebelah kanan? Bermaksud 3x tolak 5. Jadi 3x tolak 5 kita tulis dalam kurungan pertama. Manakala yang ini x tolak 1 kita tulis dalam kurungan kedua. Dekat sini kita tulis atau. Okey. Jadi inilah cara dia. Macam mana nak cari nilai x bagi persamaan kuadratik dengan menggunakan kalkulator. Jadi awak kena hafal, kena faham, kena ingat macam mana nak gunakan kaedah ini sebab ini adalah cara yang lebih pantas berbanding kita guna kaedah manual. Okey, jadi sekarang macam mana? Okey, kalau awak tekan on, kan? Awak tekan on, awak nak padam kalkulator kan? Okey, macam mana nak padam? Okey, off kan? Okey, kalau kita tekan on balik, dia keluar balik formula tadi. Macam mana kalau kita nak menghitung tanpa menggunakan formula ini, contohnya 6 kali 3. Tak boleh kan? Jadi cara dia macam mana kita nak clearkan balik format ni. Cara dia awak tekan shift, awak tekan mode. Ulang balik Cara dia awak tekan shift, awak tekan mode. Okey, nampak tak all 3. Maksudnya dia nak clearkan semua, awak tekan nombor 3. Awak tekan reset all, nampak? Awak tekan sama dengan, tekan lagi sekali sama dengan. Okey, jadi sekarang dah tak ada dah formula yang awak masukkan tadi. Jadi kalkulator awak boleh digunakan seperti biasa. Okey. Okey, macam mana nak buat kalau kalkulator awak bukan jenama ini? Sekarang kalkulator dah banyak jenama kan? Jadi cara dia, dia lebih kurang saja. Awak tekan mode. Awak tekan mode sampai jumpa EQN. Lepas tu awak ikut saja arahan berikutnya. Saya tak dapat tunjuk sebab saya tak ada, dalam simpanan saya tak ada kalkulator lain. Ya? Cara dia lebih kurang, awak tekan mode. Untuk kalkulator ini, saya kena tekan mode 3 kali. Baru jumpa EQN. Tapi ada kalkulator yang tekan mode sekali saja. Yang skrin besar tu. Awak tekan mode sampai jumpa EQN. Lepas tu, awak follow saja step yang berikutnya. Itu sahaja. Okey, kita teruskan lagi. Contoh 6, buku teks muka surat 9. Soalan dia, fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan 3x tambah 5 per x, di mana x tak sama dengan kosong. Apa maksudnya? Maksudnya x tu tak boleh kosong. Sebab kalau kita ganti kosong dekat bawah, dia jadi error. Bermaksud dia tidak tertakrif. Itu maksud dia. Okey, cari a f5. Okey, senang saja. Cara dia, langkah pertama awak tulis dulu fungsi fx dalam bentuk ini. Okey, ini tak payah tulis. Ini saja fungsi saja. Sekarang nak cari f5, maksudnya awak kena ganti 5 dekat situ. Ganti 5. Lepas tu awak tekan saja kalkulator. 15 tambah 1, 16. Itu jawapan dia. Okey, senang kan? Okey, B. Dia nak cari image. Nak cari X ke nak cari fx? Tadi dah belajar. Image tu adalah fx. Image bagi 1/3 di bawah f. Bermaksud ini apa? Kalau sini fx, sini adalah x kan? Dia nak cari f1/3 sebenarnya. Okey, jadi macam tadi, fungsi kita adalah ini. Sekarang 1/3 tu adalah x. Bermaksud awak ganti 1/3 di sini. Okey, awak ganti 1/3 dekat x. Okey. Dekat sini hati-hati nak tekan kalkulator. Kalau awak tekan kalkulator sekaligus, 3 kurungan 1/3 tutup kurungan tambah 5/1/3, awak akan dapat jawapan yang salah nanti. Jadi hati-hati. Kalau ada dua pecahan ni, kita tak boleh tekan sekaligus. Kalau awak nak tekan sekaligus, awak kena letak kurungan dekat sini. Baru dapat jawapan yang betul. Okey, jadi sama ada awak letak kurungan ataupun macam mana awak nak tekan awak tekan 3 kurungan 1/3 tambah 5. Oleh kerana pecahan tu ada 2 kan. Yang pecahan yang mula-mula ni awak tekan bahagi. Bahagi 1/3. Okey, ini boleh.
Ini dapat jawapan. Okey. Sama ada awak letak kurungan ataupun awak tekan bahagi. Kalau tak letak kurungan, awak tak dapat jawapan. Baik, jadi jawapan akhir kita adalah 16. Itu jawapan kita. Okey. Kemudian soalan C, dia nak cari nilai-nilai X. Sekarang terus dia nak cari nilai X. Kan? Yang mungkin apabila imejnya ialah 8. Imej 8. Imej tu maksudnya fx. Fx kita adalah 8. Okay, macam mana nak buat? Kita tulis fx sama dengan 8. Okey, tulis tu dulu. Kemudian fx kita apa? Fx kita adalah ini kan? Okey, jadi kita boleh tulis dekat bawah. 3x tambah 5 per x sama dengan 8. Okey, dekat sini awak dapat 1 markah sebenarnya. Baik, macam mana nak buat? Okey, nombor ataupun pemboleh upah dekat bawah ni, dia akan jadi pengacau. Kita tak nak benda dekat bawah ni. Jadi, caranya adalah kita kena hilangkan benda dekat bawah ni. Tadi pun saya dah tunjuk macam mana nak hilangkan benda dekat bawah ni, X ni. Macam mana nak hilangkan X? Ingat lagi tak? Yang dekat bawah tu dia pengacau. Kita tak nak. Jadi, caranya macam mana nak hilangkan X ialah kita darablah dengan X. Sebab kan kita boleh potong. Kalau nombor dekat bawah ni 6, darab dengan 6 macam tu saja. Tapi awak kena ingat, kalau dekat sini awak darab X, semua ni mesti darab X, baru dia adil. Jangan lupa tu. Okey. Jadi 3 darab X dapat 3X kuasa 2. Yang ini X dah potong habislah X, tinggal 5. Yang ini dapat 8X. Okey, lepas tu bila dapat bentuk macam ni nak buat apa? Bila dapat bentuk macam ni kan, kita bawa semua ni ke kiri. Ke kiri dia akan jadi macam ni. 3X kuasa 2. Okey, 8X bawa ke kiri jadi tolak 8X tambah 5. Kena susun bentuk macam ni. Kalau ada X kuasa 2, ada X kuasa 1, ada nombor yang tak ada X, langkah berikutnya ialah awak susun bentuk macam ini. Ini nama dia bentuk umum, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini nama dia bentuk umum persamaan kuadratik. Ini nama dia. Baik. Bila awak dapat bentuk macam ni, macam mana nak cari nilai X? Dalam video tadi saya dah ajar kan. Caranya, kita buat 2 kurungan siap-siap. Lepas tu awak tekan kalkulator kan. Cuba tekan balik, ingat lagi tak? Okay. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 2 jawapan. Jawapannya awak jangan tulis dekat bawah dia, awak tulis dekat sini sikit. Jawapan pertama, X kita adalah 5 per 3. Jawapan kedua, X kita adalah 1. Kan? Okay, jadi, nombor apa nak tulis dekat dalam kurungan ni? Cara dia, macam ni kita buat jalan kerja ke atas. 1 ni kita pindah ke kiri, dia jadi tolak. Tambah, pindah kiri jadi tolak. Yang ini, kita jangan pindah 5 per 3 dulu. Kita pindah 3 dulu. 3 dekat bawah, pindah sana jadi dekat atas. Jadi darab kan, jadi 3X. Kita dapat 3X sama dengan 5. Kalau kita bawa ke bawah balik, dia jadi 5 per 3 kan. Lepas tu, kita nak kosong sebelah kanan. 5 tu bawa sana jadi tolak 5. Maka inilah benda nombor yang kita nak tulis dekat sini. 3X tolak 5. Yang ini X tolak 1 dekat situ. Okey, guna awak tulis atau. Dah siap, ada 2 jawapan. 1, X sama dengan 5 per 3. Satu lagi, X sama dengan 1. Okey, faham ya? Baik, kita tengok pula contoh 7 muka surat 10. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi fx sama dengan modulus 2x tolak 3. Cari A nilai bagi f negatif 2 dan f4. Okey. Kita nak cari f negatif 2. Kita tulis dulu fungsi kita.
Okey, nak cari F negatif 2, kita ganti dekat X tu negatif 2. Sini pun ganti negatif 2. Okay. Tekan kalkulator saja. Negatif 4 tolak 3 dapat negatif 7. Ingat, awak tak boleh tinggal jawapan macam ni. Ini kiranya tak selesai lagi ni. Okey, bila kita buka modulus, jawapan dia sentiasa positif. Baik. Dah siap? Kita cari pula F4. F4 macam tadi, kita ganti 4 dekat X. Kita ganti 4 dekat X. Kita dapat 8 tolak 3 dapat 5. Okay, tanda modulus kita buka. Kita dapat positif 5. Itu jawapan dia. Okay, kemudian soalan B. Ditanya, cari nilai-nilai X dengan keadaan Fx sama dengan 5. Okay. Kita mula daripada sini ya. Fx sama dengan 5. Tulis macam tu. Fx tu apa? Fx tu adalah ini kan, modulus 2x tolak 3. Jadi kita tulis dekat bawah ni. 2x tolak 3. Modulus dia. Lepas tu ingat tak nak buat apa? Tanda modulus ni kita kena buka. Bila kita buka tanda modulus, dia akan jadi positif, negatif 5. Bermaksud, dia ada dua jawapan. Satu positif 5, satu negatif 5. Jadi kita pecahkan, kita asingkan. Satu positif 5, satu lagi negatif 5. Lepas tu awak selesaikanlah macam biasa sampai dapat X. Okey, saya selesaikan. Tolak 3 jadi tambah 3, 5 tambah 3, 8. Tak nak 2, kita bahagi 2, kita bahagi 2. Kita dapat X sama dengan 4. Yang ini pun sama. Tolak 3 bawah sana jadi tambah 3. Negatif 5 tambah 3 dapat negatif 2. Kita tak nak 2 ni, kita bahagi 2. Kita dapat X sama dengan negatif 1. Okey, selesai. Macam mana nak tahu jawapan awak betul atau salah? Awak ganti. Awak ganti dekat sini balik, awak dapat jawapan dia. Okey. C. Cari nilai-nilai X yang memetakan kepada diri sendiri. Apa maksud memetakan kepada diri sendiri? Apa maksudnya? Pernah dengar tak? Okey. Katalah, okey, bila awak berdiri depan cermin, apa awak akan dapat nampak dekat cermin tu? Tentulah awak akan nampak diri awak juga kan? Sama ke berbeza? Ke dekat sini tak handsome, dekat sini awak jadi handsome sikit? Tak kan? Bila awak berdiri depan cermin, bermaksud awak akan nampak diri awak juga. Sama juga, kalaulah kita letak X tu depan cermin, apa kita akan nampak dekat cermin tu? Tentulah kita nampak X juga. Kalaulah kita letakkan K tu dekat depan cermin, apa akan kita nampak dekat dalam cermin tu? Tentulah K. Inilah dimaksudkan dengan memetakan kepada diri sendiri. Okey. Katakan kita ada fungsi F. Okey. Objek kita X. Kalau objek kita X, bila objek itu memetakan kepada diri sendiri, dia akan dapat X juga. Objek kita X, bila kita letak depan cermin, dapat X balik. Itu maksudnya memetakan kepada diri sendiri. F ni tak payah tulis sebab F ni fungsi. Objek dia X, image pun X. Kalaulah objek kita K, kalau dia memetakan kepada diri sendiri, image dia pun mestilah K. Itu maksudnya memetakan kepada diri sendiri. Kalaulah objek kita 1/2, kalau dia memetakan kepada diri sendiri, dapat balik image kita 1/2. Okey, faham ya? Baik, kita tengok balik soalan. Cari nilai X yang memetakan kepada diri sendiri. Sekarang fungsi kita Fx. Dia cakap Fx ni memetakan kepada diri sendiri, bermaksud image-nya apa? Objek kita X, tentulah image kita adalah X. Okey. Jadi macam mana nak buat? Fx kita apa? Fungsi Fx kita adalah ini. Jadi kita salin balik. 2x tolak 3 sama dengan x. Kenapa bukan image-nya 2x tolak 3?
Kenapa bukan sini 2x tolak 3? Sebab semua ni bukannya objek. Objeknya X saja. Objeknya X saja. Sebab itulah imejnya pun X. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita buka tanda modulus ni. Bila kita buka tanda modulus, akan jadi apa? Akan jadi tambah tolak kan? Lepas tu, kita pecah dua. Satu positif X, satu lagi negatif X. Okey, lepas tu nak buat apa? Sebelah kiri ada X, sebelah kanan ada X. Okey, kalau sebelah kiri kanan ada X, ada benda yang sama, kita kumpulkan yang sama dekat satu bahagian, yang tak sama dekat bahagian lain. Maksudnya, okey, negatif 3 ni tak ada X, kita campak sebelah kanan. Dia jadi positif 3. Positif X ni, kita campak sebelah kiri, dia jadi tolak. 2X tolak 1X, berapa? 2X tolak 1X, tentulah dapat 1X. Okey. Yang ni pun sama, negatif 3 tu kita campak sebelah kanan, dia jadi positif 3. Negatif X kita campak sebelah kiri, sebab sebelah kiri pun ada X. Negatif X campak sebelah kiri jadi positif X. 2X tambah 1X dapat 3X. Sekarang 3 tak nak. Bahagi 3 kan. Bahagi 3. Kita dapat X sama dengan 1. Bermaksud apabila objeknya 3, imejnya mesti 3 nanti. Apabila objeknya 1, imejnya mesti 1 nanti. Okey, tak percaya kita cuba. Kita cuba uji. Apabila X tu 3, objek tu 3, kita ganti 3 dekat sini tadi kan. Ini fungsi dia. 2 darab 3 tolak 3 kan. Okey, kita ganti 2 darab 3 tolak 3. 2 darab 3, 6. 6 tolak 3, 3. Buka modulus dapat positif 3. Nampak? F3 sama dengan 3. Bermaksud objek dia 3, imej pun 3. Itu bukti dia. Sama juga X sama dengan 1. Awak boleh cuba sendiri. Okey. Faham ya? Baik, soalan D. Soalan D, dia suruh cari domain bagi fx kurang daripada 1. Macam mana nak buat? Kita mula daripada ini, persamaan ini. Fx kurang daripada 1. Lepas tu kita tulis apa nilai fx ni. Fx tu adalah ini kan. Kita tulis macam tu. Iaitu 2x tolak 3. Baik, lepas tu nak buat apa? Macam tadi, tanda modulus kita buka. Lepas tu jawapan akan dapat tambah tolak 1 kan. Dekat sini hati-hati. Dekat sini tanda ini bukan tanda sama dengan. Kalau tanda sama dengan, awak boleh buka kurungan, awak tulis tambah tolak 1 dekat jawapan dia. Tapi kalau bukan tanda sama dengan, iaitu ini nama dia tanda julat. Kalau bukan tanda sama dengan, awak tak boleh jadi tambah tolak 1 macam buat sama dengan tu. Salah. Ingat tu ya. Cara yang betul adalah, cara yang betul adalah, ingat tak? Bila kita buka modulus yang apa? Nota tadi kan. Saya tunjuk balik. Modulus X sama dengan 5. Ingat tak? Dalam ni boleh jadi apa? Dalam ni boleh jadi positif 5 atau negatif 5 kan. Sama juga dalam kes ni. Bila kita buka kurungan ni, dalam ni boleh jadi positif 2x tolak 3 dan negatif 2x tolak 3 kan. Konsep dia sama. Jadi saya akan pecah ya. 1 menjadi positif. Oleh kerana ada 2 nombor dekat dalam tu, kita buat kurungan. 1 jadi positif, 1 lagi menjadi negatif. Ingat tu. 1 jadi positif, 1 jadi negatif. Kurang daripada 1 tu kita salin balik. Kat sini kita tulis atau. Ingat, cara ni kita hanya gunakan kalau dia ada tanda ni. Kalau tanda sama dengan, kita terus tulis tambah tolak dekat 5 ni. Lepas tu, baik, positif ni bila kita buka kurungan, tanda dia tak berubah sama kan? Tambah 2x tolak 3 sama. Kita buka kurungan. Kita akan jadi macam tu. Lepas tu, macam biasa kan, kita nak cari x sahaja.
Maka negatif 3 bawa sana jadi tambah 3. 1 tambah 3 dapat 4. Kita tak nak 2, kita bahagi 2. Jadi kita potong, kita dapat X kurang daripada 2. Okey, yang ini pun sama. Okey, yang ini ada banyak cara kita nak selesaikan. Okey, saya ajar cara pertama dahulu. Cara yang berikutnya nanti. Okey, kita buka kurungan. Bila kita buka kurungan, awak dah belajar. Negatif, positif jadi negatif. Kemudian ni pun sama. Negatif, negatif jadi positif. Ingat kan? Baik. Lepas tu nak buat apa? Okey. Jawapan akhir dia mesti sentiasa positif. Sekarang X tu negatif. Kita nak jadikan dia positif macam mana? Kita campak sebelah kanan kan? Okay, bila kita campak sebelah kanan, dia jadilah positif. Positif 2X. Yang ini kita tak nak, kita campak sebelah kiri, dia jadi tolak. Maka 3 tolak 1 dapat 2. Okay. Dan jawapan akhir, X tu mesti dekat sebelah kiri, mesti dekat depan. Macam ni. Sekarang X tu dekat sebelah kanan. Jadi kita terbalikkan semula, kita tulis 2X dekat kiri, 2 ni dekat kanan. Tanda dia pun mesti ikut. Mesti ikut tu maksudnya sekarang tanda tajam ni dekat 2. Jadi awak tulis balik tanda tajam tu dekat 2. Macam tu, itu maksud dia. Okey. Dan jawapan akhir mesti 1X kan. Jadi kita tak nak 2, kita potong saja. Kita potong saja. Ini pun boleh juga. Kita potong. Kita dapat 1. Maka ada 2 jawapan. Iaitu X kurang daripada 2 atau X lebih besar daripada 1. Baik, kalau awak tinggal jawapan macam ni, salah juga. Sebab apa? Cuba fikir sikit. Kita ada 2 jawapan. Satu X kurang daripada 2. Satu lagi X kurang daripada 1. Okey. Kalaulah saya buat garis nombor. Saya ingat garis nombor dia. Ni 1. Ni 2. X lebih besar daripada 1 bermaksud dia mula dekat sini. Dia sampai sana kan? X lebih besar daripada 1. Yang ini, X kurang daripada 2 bermaksud dia mula dekat sini dan sampai sana kan? Jadi nilai X tu terletak dekat mana? Dia terletak dekat sini. Dia terletak dekat sini. Antara 1 dengan 2 kan? Jadi macam mana cara kita nak tulis jawapan dia? X tu terletak antara 1 dengan 2. Nanti kata 1 ni dah belajar ni. Jadi, saya teruskan ya. X tu terletak antara 1 dengan 2 bermaksud kita boleh tulis macam ni kan? X terletak antara 1 dan 2. Itu cara kita nak tulis. Jadi, bila awak dapat 2 jawapan ni, awak hati-hati. Boleh tak kita gabungkan? Okay, ini jawapan yang sebenar. Kalau awak tinggal ini saja salah. Tak dapat markah penuh. Jawapan akhir ni. Okey, E. Cari domain bagi fx lebih besar atau sama dengan 3. Okey. Ya, kita nak cari fx lebih besar atau sama dengan 3. Okey, macam tadi, kita tulis dulu 2x tolak 3 modulus ya. Modulus ni kita buka kurungan. Oleh kerana tanda dia bukan sama dengan, kita tak boleh jadikan dia macam ni, salah. Ini hanya untuk sama dengan saja. Kalau tanda dia bukan sama dengan, tanda dia dalam julat, bentuk julat, awak tak boleh buat macam ni. Kita kena guna kaedah ini. Iaitu, 1 akan jadi positif, 1 akan jadi negatif. Okay, 1 akan jadi positif. Okey, kalau positif, tanda dia tak berubahkan sama kan? Tak payahlah tulis kurungan ni. 1 akan jadi positif. 1 akan jadi negatif. Kalau negatif kena buat kurungan sebab ada 2 nombor. Ni ada 2 nombor. Kita buat kurungan negatif. Okey, ni saya buat garis keliru nanti. Saya ingat ya. Okey, bila dah dapat macam ni kan, macam tadi kan, kita nak cari X saja, kita biarkan 2X dekat situ. Negatif 3 bawa sana jadi tambah. 3 tambah 3, 6. Tak nak 2, kita bahagi 2, kita boleh potong, kita dapat X lebih besar daripada 3. Okey. Ini, baik.
Kita buka kurungan, kita jadi positif ke negatif? Kita jadi negatif 2x. Yang ini positif ke negatif? Positif 3. Lebih besar atau sama dengan 3. Okey, lepas tu, ingat, x mesti positif. Cara paling mudah, kita jadikan dia positif, kita bawa sebelah sana. Okey, bila kita bawa sebelah sana, dia jadi positif 2x. 3 ni tak nak, 3 ni, 3 dengan 3 ni disamakan, kita bawa sana. Jadi, tolak 3. 3 tolak 3, kita dapat kosong. Dan jawapan akhir, x mesti sebelah kiri kan? Maka, kita terbalik saja kedua-dua belah. 2x pindah sebelah kiri, kosong pindah sebelah kanan. Tanda pun, tanda sekarang tajam dekat 2, bermaksud tanda dia berubah macam tu. Okey. Dan kita tak nak 2x, kita nak 1x. Macam mana hilangkan 2? Tentulah bahagi 2. Kita bahagi 2, kita dapat x. Okey, kosong bahagi 2 berapa? Error ke? Cuba awak tekan kalkulator. Kosong boleh bahagi 2 ya, dapat kosong. Itu jawapan dia. Baik, macam tadi, adakah ini jawapan akhir ataupun kita perlu tukar macam ni? Cara dia kita buat garis nombor. Macam mana kita nak tahu? Kita buat garis nombor ya. Kita buat ke atas. 1 kosong. Ni kosong. X kurang daripada kosong. Macam mana tanda dia? Okey, kurang atau sama? Kurang atau sama tanda dia hitam kan? X kurang atau sama, macam tu tanda dia. Ini X lebih besar atau sama 3. 3. X lebih besar atau sama 3, macam tu. Okey, jadi sekarang boleh ke kita gabungkan jadi macam ni? Yang ini adalah X kurang atau sama kosong, yang ini X lebih besar atau sama 3. Boleh ke kita gabung jadi macam ni? Sama tak gambar dia? Ini tak sama. Kalau bentuk macam ni, kita tak boleh tukar, tak boleh tulis macam ni. Jadi nak tulis macam mana? Ini sajalah jawapan dia. Itu saja jawapan dia. Jadi awak kena hati-hati. Awak kena tukar kepada bentuk ini dulu. Ini dah belajar ni. Awak tulis dulu bentuk ini, lepas tu tengok dia bertindih tak? Kalau dia bertindih, kita boleh buat jawapan macam ni. Kalau dia tak bertindih, jawapan kita kekal macam ini. Faham ke semua? Penat dah. Okey. Baik, kita dah habis ya. Sekarang ni awak buat kerja rumah latih diri 1.3 buku teks, muka surat 10. Semua ni buat. Kemudian latihan intensif 1.1 muka surat 11. Soalan 4 dan 5 saja. Tu saja. Gambar ni tak payah lukis. Graf ni lukis, gambar tak payah lukis. Kemudian awak buat pula latihan dalam buku kerja sampai muka surat 10. Muka surat 1 sampai 10. Buat Okey. Sekian saja video saya. Terima kasih.